Okay, Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya. Kita mesti bersama saya adalah Teh Tarik Talk kita. Jangan lupa ya. Sekarang kita live terus daripada segmen kita ini, live terus daripada PRK Don Slim N58. Yang mana moderatornya kekal saya, tak pernah nak slim. Tapi kita berada di Don Slim. Dan hari ini seperti biasa, Teh Tarik Talk ni kita kalau bawa panel lelaki, kita confirm akan bawa yang segak-segak belaka lah. Ini bersama saya hari ini saudara Muhammad Syafiq Fadli ya. Betul. Ini yang juga adalah Ketua Penerangan Pemuda UMNO Larut yang merangkap pengarah Akademi UMNO Malaysia. Ya, boleh terangkan sikit, mungkin boleh kenalkan diri kepada kita punya penonton Teh Tarik Talk, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Teh Tarik Talk yang juga co-organize dengan penerangan pemuda negeri Perak ya. Kerana sudi untuk menjemput saya, memberi sedikit perkongsian pada petang ini. Saya Muhammad Syafiq Fadli, merupakan pengarah di Akademi UMNO Malaysia. Saya juga merupakan Ketua Penerangan Pemuda UMNO bahagian Larut dalam negeri Perak juga. Dan alhamdulillah hari ini saya amat besar hati, bukan saja kita berkongsi pandangan sebagai anak muda, tapi saya juga merupakan seorang anak tempatan negeri Perak, dan juga besarlah aspirasi saya seperti mana sahabat-sahabat lain di Don Slim ini yang merupakan anak muda, anak tempatan, orang muda, dan juga keluarga saya susu galonnya berasal daripada Felda juga. Mak saya anak peneroka Felda. Saya juga dibesarkan di Felda, Ijuk, kawasan Dun Kubu Gajah, Larut. Jadi kalau dilihat demografi Slim ini yang mempunyai, kalau tak salah saya, 9 Felda Gunung Besut 1 sampai 7, dan kita ada Felda Trolak Utara dan Selatan. InsyaAllah dia sangat dekatlah dengan saya, melihatkan apa aspirasi, apa visi yang kita nak selaku anak muda. Alhamdulillah. Jika kalau kata dia memang tinggal di Ijuk di Larut, sana musim durian ada lagi ke tidak? Alhamdulillah tahun ni musimnya panjang sikit. Berbeza dengan kampung demi kampung. Ada kampung dah habis. Dah belah habis. Itulah yang menjadi yang jadi specialnya hari ini sebab kita live di Don Slim ni pun tempat durian juga. Panelnya pun daripada kawasan yang memang ada durian. Manakala saya moderator pun, kami Bukit Gantang pun memang terkenal dengan durian. Cuma yang tak ada durian lah hari ni, kita tak sempat nak beli kan. Biasalah. Sembang Teh Tarik. Kalau sembang durian nanti kita buat durian talk pula. Mungkin juga apa kata Syafiq Fadli dah mana kepada orang Felda, anak muda yang patut diketengahkan bakatnya. Boleh kita terangkan isu kita pada hari ini, kita membicarakan tentang anak muda dan ekonomi. Seperti kita tahu dengan keadaan negara kita yang sedang dilanda COVID-nya ini, mungkin sedikit sebanyak memanglah ekonomi itu antara faktor utama yang terganggu disebabkan penyakit ini. Jadi bagaimana Syafiq Fadli mungkin terangkan sikit keadaan atau situasi ekonomi Malaysia sekarang? Adakah dalam keadaan baik, tidak baik atau bagaimana? Silakan. Teknikal, betul. Versi betul. Betul. Minta maaf minta maaf kepada semua kita punya penonton-penonton setia Teh Tarik Talk. Di sini berlaku sedikit gangguan. Biasalah. Dia bila moderator dengan panel handsome ni, ramai orang kacau. Itu yang masalah tu, mungkin orang tertakasima agamanya tertekan kan. Jadi harap semua penonton-penonton Teh Tarik Talk yang tengah live ni tolong tengok, sama-sama tengok. Jangan lari, jangan kita pun sembang santai. Sembang santai, jangan risau, insya-Allah. Okey check okey. Baik, saya sambung balik. Silakan. Sebab pada rakyat soal data inflasi berapa, KDNK berapa, perkembangan ekonomi growth kita berapa, itu satu benda teknikal yang pihak kerajaan lah perlu fikirkan. Bagi rakyat hari ini apa yang kita boleh dapat. Dan apa yang kita lihat kalau dibandingkan
dengan beberapa tahun dahulu ataupun sebelum berlakunya PRU ke-14, keadaan ekonomi rakyat sangat baik ketika itu. Terutamanya penduduk luar bandar yang mendapat pelbagai bantuan daripada kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Najib ketika itu, yang meletakkan slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kita pastikan segala bantuan perlu disalurkan kepada rakyat terus. Kita bagi satu perkara yang ramai orang kritik, tetapi hari ini baru lihat betapa pentingnya bantuan rakyat satu Malaysia. Kepentingan bantuan rakyat satu Malaysia itu adalah untuk menambah pendapatan rakyat, memberikan kelebihan dalam poket mereka untuk membelanja. Kenapa belanja ini penting? Sebabnya kita mahu memeriahkan ekonomi domestik dalam satu kawasan itu. Cuba bayangkanlah, dilarut dianggarkan setiap tahun suntikan modal daripada bantuan rakyat satu Malaysia itu berjumlah hampir 15 juta. Yang kita tak nampak, yang dapatnya ada orang dapat 500, ada orang dapat 200.5, dia nampak kecil. Tapi sebenarnya jumlah keseluruhan tu belasan juta yang disalurkan terus untuk dibelanjakan. Manfaatnya nanti kepada makcik goreng pisang, jual nasi lemak, jual burger. Jadi perkitaran ekonomi itu berlaku. Cuma selepas kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional pasca PRU 14 Mei 2018, kita melihat berlaku perubahan dalam cara kerajaan menguruskan ekonomi. Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu lebih mementingkan aspek bagaimana untuk kita membelanjakan kepada projek-projek besar. Bagaimana untuk melakukan penjimatan perbelanjaan negara. Kerajaan perlu berjimat. Tetapi untuk rakyat kita tak boleh kedekut. Betul. Sebab inilah peranan, saya selalu tekankan ini. Peranan kerajaan adalah untuk membantu rakyat. Soal bagaimana kamu nak dapat duit, itu masalah kamu. Kami rakyat, kami nak kerajaan bantu. Ada kalau tidak, buat apa nak pilih kerajaan? Baik rakyat mentadbir sendiri. Kan kita pilih kerajaan ni sebab kita nak bantu, nak dapatkan bantuan. Tapi bila kata rakyat sekarang ini malas, hanya mengharapkan bantuan kerajaan, ini adalah satu perkara tidak tepat. Alhamdulillah, Allah nak selamatkan rakyat, Allah nak selamatkan negara kita. 22 bulan saja tempoh diberikan. Masa itu sudah cukup panjang untuk rakyat merasa betapa sengsaranya, deritanya. Tapi lepas tu kita kembali, walaupun dalam wadah perjuangan lain, Perikatan Nasional, tapi kita kena ingat dalam Perikatan Nasional itu terdapat ramai dari kalangan menteri-menteri yang dahulunya menteri daripada Barisan Nasional, dan Perdana Menteri juga daripada latar belakang Barisan Nasional. Jadi semangat mahu bantu rakyat tu ada pada sesiapa, kerana kita telah semai dalam diri setiap daripada pemimpin kita sekian lama. Kan kalau kita tengok kan, bila kerajaan Perikatan Nasional ini pun telah membantu rakyat dengan kata hampir 200-300 bilion kan membantu. Jadi kita dengar tu, kalau zaman Atok dulu dia cakap setiap hari kita dengar wiridnya, kerajaan tiada duit, hutang. Benarkah keadaan ini? Memang benar ada hutang yang tinggi, atau memang benarkah juga kerajaan ini memang tiada duit sebenarnya? Baik, soal hutang rasanya kita dah bincangkan banyak kali, bahawa daripada berapa 500 lebih bilion yang kita tinggalkan ketika kerajaan Barisan Nasional jatuh pada PRU 14, walaupun pada ketika itu mereka katakan 1 trilion, tetapi akhirnya disahkan. Tetapi di akhir pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan, kita telah sahkan juga hutang meningkat lebih kurang 200 bilion lebih. Maknanya berlaku pertambahan, sedangkan mereka mahu berjimat dan mereka menjual segala aset-aset untuk mendapatkan dana kepada negara. Siap suruh rakyat ikat perut tapi hutang bertambah. Jadi pelik, tak logik. Tapi sekarang ini ramai rakyat mempersoalkan mana kerajaan dapat duit 200 bilion lebih untuk kita salurkan dalam pakej ransangan ekonomi ataupun penjana. Yang kita kena faham, sebenarnya hasil itu datang dari pelbagai sumber. Ada sumber bantuan daripada, contohnya bantuan elektrik. Kita dapat sumber daripada sedikit daripada sumbangan TMB, dan juga kita ada tabung dana industri elektrik yang turut
turut membantu kita. Tabung ini memang disediakan khas untuk membantu mengawal harga elektrik di Malaysia. Begitu juga dengan tempoh moratorium yang kita berikan kepada rakyat bagi yang membuat pinjaman juga datangnya daripada situ. Dan betul-betul cash yang dikeluarkan kerajaan tidaklah sebesar 200 bilion. Maksudnya apa? Kalau kita bijak, ya, kalau Menteri Kewangan itu seorang yang bijak, mempunyai latar belakang yang baik, yang mereka tahu bagaimana untuk menjalankan tugas, bukan yang tipu sijil, maka kita mampu untuk mencari dana. Betul. Ya, kita mampu untuk mentadbir, menguruskan semula keadaan kewangan negara kita dalam keadaan walaupun satu dunia sekarang mengalami kegawatan, tetapi kita antara pakej rangsangan terbesar di dunia. Antara terbesar di dunia. Sebab kita mampu untuk menguruskan kewangan kita dengan baik. Betul. Ini telah diiktiraf oleh pelbagai negara dan pelbagai institusi bahawa pakej rangsangan kita adalah antara yang terbaik selepas kita dilanda oleh wabak COVID. Mungkin kita dengar tadi penerangan panjang daripada kita punya panel ni. Rasa dahaga ke macam mana ni? Kalau dahaga ni, kami di Tarik Talk ni memang Tarik Talk ni menjadi ada satu signature. Dia memang ada tarik itu sendiri. Sekejap saya order kan. Bang Abu, Bang Ali boleh bawa masuk teh? Nampak. Ini teh tarik. Oh, dah order dah Ini dah ada dah, nampak. Ini siapa yang tarik ni? Oi, special ni. Boleh try, silakan. Ini pertama kali saya datang dalam live, dia ada teh tarik. Selalu walaupun sembang teh tarik, tak ada teh tarik. Dia sembang memang ini memang signature. Boleh try. Sebab okay. sebelum ni pun Wabi Saidi sendiri pun jadi pegang panel, kita kenalkan. Dan dia kata memang teh tarik Talk ni punya teh tarik lain macam. Gitu. Oi, sedap teh tarik ni. Alang-alang sebabkan kita dah minum ni, kita nak terangkan lagi. Kan bila cakap memang kita rakyat sekarang mungkin rindu dengan zaman Barisan Nasional memerintah dulu. Jadi mungkin saya boleh tujukan soalan ni kepada saudara Syafiq. Adakah perbezaan ekonomi ataupun orang kata kuasa beli pengguna ini berbeza di antara zaman PH 22 bulan dengan zaman Barisan Nasional yang telah memerintah hampir 60 tahun? Itu sudah pasti berlaku perbezaan. Sebabnya kalau kita lihat dalam pakej rangsangan itu, kita memberi banyak bantuan-bantuan kepada rakyat untuk membantu mereka berbelanja. Dan itu juga merupakan satu filosofi yang memang ada dalam ekonomi, bahawa sekiranya kita berhadapan dengan economic recession, kita kena pastikan bahawa rakyat mampu untuk berbelanja. Dan rakyat juga kena ingat walaupun kita berhadapan dengan kegawatan ekonomi, janganlah kita terlalu berjimat. Kita kena berjimat, maksudnya kita kena peka dengan apa yang kita beli. Jangan beli barang yang kita tak mahu, barang yang kita tak perlu. Beli barang keperluan saja, tapi jangan berjimat, jangan terlalu simpan duit sehingga kan ekonomi kita tidak bergerak. Jangan terlalu bakil jangan terlalu bakil. Kita kena, kalau selalu beli goreng pisang tu, beli je lah goreng pisang tu, sebab kita kena bantu makcik yang jual goreng pisang. Pagi-pagi kena sarapan, minum kopi di kedai kopi, kena beli nasi lemak. Kita kena pastikan ekonomi kita bergerak. Bila ekonomi kita bergerak, saling membantu, maka ekonomi kita akan berdaya saing, boleh bertahan untuk berhadapan dengan kegawatan ekonomi ini. Dan kita lihat dalam pola perbelanjaan rakyat hari ini, kita nampak rakyat gembira sebab mereka mempunyai wang lebih. Bukan itu saja, di Slim ini misalnya, Felda yang kebanyakannya menguruskan kelapa sawit, mereka juga gembira kerana selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan, kita lihat harga sawit lebih stabil, berada dalam paras yang lebih tinggi berbanding dengan dahulu. Zaman dulu, saya ni terlalu dekat dengan orang-orang yang mengusahakan kelapa sawit ini. Mereka sedih sebabnya harga sawit begitu rendah, sehingga kan mereka tidak mampu untuk mendapat pulangan modal pun. Betul. Ya, sampai ada yang terpaksa keluar untuk bayar upah pekerja, yang terpaksa bayar baja, yang terpaksa bayar orang mesin rumput dan banyak lagi. Tak apa, sebab menteri katakan boleh minum 1 sudu sehari. Itu langkah untuk menaikkan harga kelapa sawit. Minum 1 sudu. Logik tu ada. Sebab dalam ekonomi, kalau kita naikkan demand, maka harga akan naik. Jadi dia kata, macam mana aku nak naikkan demand? Minta semua orang minum 1 sudu. Sedangkan demand yang paling utama adalah membantu memulihkan hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Indonesia. Betul. Untuk pastikan kita membuka semula pasaran ekonomi kita. Sebab itu yang lebih besar kalau minum 1 sudu. Berapa banyak sangat kita nak minum? Betul. Tapi itu yang dia fikirkan.
itu sahajalah. Itulah tahap dia betul. Tahap mungkin dia itu yang je boleh. lah. Dia kata macam mana aku nak naikkan demand. Nasib baik dia tak suruh orang beli masak goreng hari-hari aja. Kan? Jangan makan ikan rebus, makan ikan goreng saja. Semua goreng saja. Semua goreng. Betul. Jadi inilah ya realitinya 22 bulan kita nampak kecerdikan pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan, dan saya yakin dan percaya rakyat sudah tahu menilai. Ya, betul. Dan alhamdulillah sebenarnya saya sangat-sangat bersyukur sebenarnya banyak hikmah kekalahan Barisan Nasional pada PRU 14. Sebab kalau sebelum ini saya sebagai orang penerangan ya, kita kalau pergi berkempen susah kita nak berzikir, kata mereka ini tak pandai uruskan, mereka ini jahat, mereka ini akan menindas rakyat, sebab tak ada bukti. Orang kata bagi peluang lah. Come on. Dah berapa puluh tahun dah kita dengan tukar Barisan resepi, Nasional. dia kata. Tempat saya dulu kata tukar resepi. Tukar resepi. Kena resepi sedap tak apa. Itulah, kan? Tapi dah tiba-tiba singgah kedai salah. Nak buat macam mana? Sakit perut kena tahan juga lah 22 bulan. Tapi alhamdulillah 22 bulan. Itulah. Itulah Allah nak selamatkan Betul. Allah nak bantu kita. Kita kembali kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang sebenarnya didominasi oleh Barisan Nasional, insya-Allah. Kita tengok juga pada komen-komen ni, mungkin ada segelintirnya mungkin panel kita kenal. Dia kata pada Nan boy kembar Syafiq Fadli, dia kata. Oh, Nan ni sebenarnya dia memang muka sama dengan saya. Oh ya. Ini pegawai khas Exco ni. Oh, betul. Daripada Maeh Batu Kurau. Assalamualaikum. Itu orang kampung saya. Itu orang kampung saya. Ini daripada Ansan Abdul Wahab ni, dia kata terbaik bos. Tu juga itu Tokek Durian. Oh ya. Ansan Abdul Wahab tu siapa yang nak boleh singgah ke kalau Batu Kurau. Kau boleh kata sponsorkan 3T sama kan. Apa salahnya kan? InsyaAllah boleh tu Tokek Durian tu. Dan kita sembang, memang bila kita sembang bintang ekonomi dan kita tengok betapa bagusnya Kerajaan Barisan Nasional telah membantu pelbagai lapisan rakyat. Tapi kita tak boleh lari. Bila kita sebut ekonomi, mesti akan ada berlakunya satu apa lagi, pengangguran. Kadar pengangguran itu. Bagaimana, mungkin Syafiq Fadli boleh kalau ada info yang boleh diterangkan, macam mana dengan keadaan pengangguran khusus kepada anak muda sekarang? Adakah tinggi, rendah atau bagaimana? Baik. Bercakap soal pengangguran ni, kita tidak boleh lari daripada data realiti ya. Bahawa pengangguran sekarang ini sedang meningkat dan keadaan pengangguran dalam negara kita amat membimbangkan, terutama dari kalangan anak muda. Saya sendiri tak nak nafikan fakta itu supaya kerajaan boleh ambil langkah yang drastik. Betul. Tapi sebelum itu kita kena ingat, sebelum kita bertukar kerajaan, kadar pengangguran kita berada dalam keadaan yang selesa. Yang pengangguran kita tak boleh hilangkan, tetapi ada pengangguran itu masih lagi mampu untuk dikawal. Tetapi selepas bertukaran kerajaan itu berlaku pelbagai pertukaran polisi. Sebagai contoh, mereka menghentikan pelbagai segmen-segmen dalam kerajaan, menyebabkan pegawai daripada jasa contohnya yang diberhentikan, pekerja-pekerja staf-staf kontrak kaki tangan juga diberhentikan. Dan ini telah meningkatkan kadar pengangguran negara kita. Selepas itu juga keadaan ekonomi kita yang sangat-sangat teruk ketika itu. Apabila bursa jatuh merudum, mata wang negara kita turut merudum, menyebabkan pelbagai industri terjejas yang akhirnya mengurangkan penggunaan pekerja ataupun manpower, sehingga menyebabkan pengangguran itu meningkat. Kalau tak salah saya, data terakhir peningkatan itu berlaku sehingga 2 kali ganda daripada apa yang kita tinggalkan. Cuma sekarang ini kalaulah ada pihak yang mahu memainkan isu pengangguran, saya rasa itu tidak adil. Sebabnya kita berada dalam kegawatan ekonomi. Betul. Baru-baru ini dilaporkan lebih kurang 800,000 tenaga yang hilang pekerjaan disebabkan oleh kesan daripada COVID-19. Cuma apa yang dilakukan oleh kerajaan dalam pakej penjana, kita juga telah memperkenalkan subsidi upah, yang mana kalau syarikat mengekalkan tenaga kerjanya, kita akan memberi subsidi kepada mereka. Juga kepada mereka yang hilang pekerjaan, kita juga bantu untuk meningkatkan training untuk meningkatkan kemahiran mereka dengan latihan yang diberikan secara percuma, juga membantu mereka. Tidak cukup dengan itu, bagi moratorium yang dilanjutkan, kita akan berakhir moratorium bulan 9 nanti, tetapi juga akan dilanjutkan kepada 2 kategori. Yang pertama, mereka yang hilang pekerjaan, yang kedua, mereka yang kurang punca pendapatan. Ada yang tak buang kerja tetapi dipotong gaji. Mereka ini pun terjejas tetapi kita bantu. Jadi soalnya,
dia bukan soal pada figura semata-mata, bukan soal nombor semata-mata, tetapi apakah tindakan kerajaan. Kerana rakyat kena faham kita berhadapan dengan krisis ekonomi yang dijangkakan krisis ekonomi terburuk dalam sejarah, ya, sebabkan kita berlaku kejatuhan harga minyak dunia. Dalam masa yang sama kita juga berada dalam masalah COVID. Dua perkara ini menyebabkan kita akan berhadapan dengan krisis ekonomi yang sangat buruk dalam sejarah dunia. Cuma tahun ini mungkin kesan itu tak dirasai lagi. World Bank menjangkakan, Bank Dunia menjangkakan pada suku kedua tahun 2021 Malaysia akan merasai impak sebenar. Ya, jadi kita perlu bersedia, dan dengan pakej rangsangan yang kerajaan buat hari ini, kita sedang mempersiapkan negara kita agar kita tidak terlalu terjejas menjelang 2021 nanti. Dengan bila Saudara Syafiq cakap tadi, dengan pelbagai orang kata apa, bantuan telah diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga anak muda, mungkin juga kita boleh menerangkan kepada anak muda apakah sektor-sektor yang boleh diorang ceburi dengan adanya bantuan kerajaan ini untuk diorang kata mengembangkan ekonomi dan juga membantu ekonomi negara membangun semula. Baik, saya nak berkongsi sebabnya saya berhadapan dengan krisis ekonomi ketika mana saya mula masuk dalam sektor pekerjaan. Tahun 2007-2008 kita berhadapan dengan krisis ekonomi. Ketika itu saya selamat sebabnya saya baru fresh grad. Jadi kita protect ketika itu. Saya dengan Shell Malaysia ketika itu, mereka protect graduates yang baru masuk. Selepas itu 2012 juga saya selamat ketika itu. Dan selepas itu kita ada krisis harga minyak yang jatuh sebab saya dalam sektor minyak dan gas. Jadi kita terlalu rely kepada harga minyak, dan sekarang ini sekali lagi kita berhadapan dengan krisis ekonomi. Dalam kesemua ini saya berhadapan dengan kawan-kawan yang turut terkesan, ya. Ada pelbagai kata nasihat atau tips yang boleh kita pakai selaku anak muda, ya. Yang pertama, sekiranya kita terkesan dibuang kerja ataupun hilang punca pendapatan disebabkan oleh kita terkesan disebabkan syarikat kita membuang, perkara pertama yang kita boleh buat, kalau kita nak teruskan dengan mencari pekerjaan, kita boleh cari, dan tapi jangan tertumpu kepada satu sektor saja. Jangan kita ingat, contoh saya daripada oil and gas, kalau saya tiba-tiba saya stop kerja dan saya kata sekarang economic recession, saya tak mau cari kerja lain sebab saya nak fokus kepada oil and gas. Oil and gas tak boleh dah sebabnya tak ada orang nak ambil kerja. Jadi mungkin sektor pembangkan ada lagi yang nak ambil. Jadi pergi ke sana dulu, sebab jangan ada career break. Kita kalau you memilih untuk terus bekerja makan gaji lah, ya, ini tips saya. Jangan ada career break, tetapi terus bekerja dalam apa-apa saja sektor, sebab pengalaman bekerja itu lebih penting. Sebab sebab saya banyak interview orang, ya. Kita ada juga interview orang-orang yang terkesan daripada economic recession dan dibuang kerja dan nak masuk semula dalam sektor oil and gas. Kita bagi tahu yang kita sebenarnya nak tengok pengalaman bekerja. Sebab pengalaman bekerja tu bukan soal teknikal semata-mata. Cara menguruskan organisasi, cara berkomunikasi dengan orang, kematangan pemikiran. Jadi perkara-perkara itu dapat dibangunkan sepanjang kita bekerja. Itu bagi mereka nak bekerja. Bila ekonomi pulih nanti, minta balik ke dalam sektor yang mereka nak. Boleh jadikan sebagai orang kata apa, dia orang punya latihan. Latihan, ya, betul. Tapi kalau yang merasakan bahawa mereka tak boleh pun pergi ke mana-mana sektor, nak mulakan perniagaan, nasihat saya, pastikan modal itu cukup tu macam mana, maksudnya simpanan kita tu jangan habiskan. Ya, kita kena ada backup. Gunakan sedikit daripada simpanan itu untuk memulakan perniagaan kita. Dan hari ini orang kalau kita tengok terlalu sibuk dengan internet. Ya, betul. E-commerce ni adalah a new thing, new norm kepada dunia. Ya. Kita lihat pelbagai usahawan begitu berjaya dengan e-commerce ni. Saya nak kongsi, saya ada seorang kawan, dia ni pegawai menteri dulu. Lepas jatuh kerajaan, lepas tu dah menteri pun dah tak ada jawatan, jadi ramailah yang dilepaskan, ya, sebab menteri tak mampu untuk bayar gaji lagi. Jadi dia tak ada pendapatan, dia bermula dengan buat salted egg conflict. Ini cerita ni saya kongsi dengan semua orang. Dia jual salted egg conflict di rumah je, dia buat dengan wife dia di dapur rumah dia. Tak sampai 4 bulan, dia telah menjual
1,000,000 balang pertama dia. 4 bulan saja dijual. Ya. Mungkin saya seorang pembelinya kot saya. Dia ni kalau ni boleh promote ke ni, kalau nak promote saya ada, kalau buka Instagram dia ada adaptif. Itu kawan saya. Adaptif ni saya kata dia ni memang adaptif sebabnya bila saya makan satu balang tu memang kena habiskan. Dia tak boleh tak habiskan. Satu balang tu lebih kurang besar ni. Dia macam kena jampi, kena habiskan juga. Itulah. Saya sampai kata engkau ni letak dadah yang dalam ni. Mungkin dia kalau kita tak habiskan, duk teringat tu, tak boleh tidur. Dia rasa lain, kena habiskan juga. Dia rasa lain, kena habis. Duk nak habis je. Memang adaptif. Dan yang saya impressnya, dalam masa tempoh 4 bulan saya, dia telah menjual 1,000,000 balang pertama. Imagine satu balang dijual RM15. Katakanlah busuk lah, saya tak tahulah kiraan keuntungan ni berapa. Katakanlah kiraan dia RM2 lah untung kan. Saya rasa tak mungkin, saya rasa untung dia lagi besar. Kan? Tapi katakanlah RM2 je lah satu balang tu. Kan dia dah dapat 2 juta dalam masa 4 bulan je. Ya. Ini tapi kaedahnya kena ada. Hari ni dia telah sewa satu kilang besar dengan bawa machineries untuk packaging dan untuk uruskan semua dengan pekerja-pekerjanya, dan alhamdulillah dia sangat berjaya. Apa yang saya nak cerita di sini adalah kalau hilang pekerjaan sekalipun, kita cuba untuk venture. Kawan saya mula dengan modal yang sangat kecil, beli cornflake, beli balang, beli selotip untuk tutup balang tu, buat stiker berapa ringgit sangat, tapi dia mampu untuk buat kerana yang paling penting saudara-saudara yang berada di luar, kita perlu ada keazaman, kita perlu ada tekad bahawa kita nak berubah, kita nak cuba perkara yang baru, dan insya-Allah kalau kena caranya, kena gayanya, kita akan berjaya. Ya, dia banyak peluang yang ada. Malah dalam bagi mereka yang nak memulakan perniagaan juga, kita ada bantuan-bantuan daripada kerajaan. Ya, banyak package-package yang dibantu diberikan oleh kerajaan, bukan saja melalui penjana. Sebenarnya package ni dah lama wujud, ramai yang tak tahu. Ya, kita dah wujudkan ketika zaman Barisan Nasional lagi. Kita ada bantuan daripada Tekun, kita bantuan daripada Amanah Raya, Amanah Ikhtiar. Kita ada BSN pun ada skim microkredit. Kalau bidang pertanian, kita ada bank pertanian bantu kita. Kalau siapa yang berminat nak menternak, kita boleh pergi. Sekarang ni saya tengok banyak latihan-latihan ya. Pada yang di luar sana sebenarnya, kalau you betul-betul minat dalam peternakan, kambing ke lembu ke ayam kampung ke, sebenarnya Jabatan Pertanian dia ada sediakan latihan. Tak salah saya, latihan lebih kurang 3 hari over the weekends, Jumaat, Sabtu, Ahad. Selepas you habis latihan tu, mereka akan bagi modal dalam bentuk binatang tu, 3 ekor, 5 ekor kambing, 100 ekor ayam, lebih kurang begitu. Saya quote numbers je, tapi ada bantuan itu yang diberikan. Cuma kita perlu untuk explore a bit, tengok yang mana yang kita minat, yang mana kita nak, dan kita cuba cari jalan. Banyak info-info ni ada di laman web, boleh Google dan boleh berbincang dengan rakan-rakan. Banyak yang mengetahui maklumat-maklumat ini, dan kita juga banyak berkongsi maklumat-maklumat ini kepada masyarakat, terutamanya anak muda, sebagai bantuan kepada mereka. Dan kita dapat satu soalan, ni mungkin Saudara Syafiq kenal kot, Muhammad Solehin. Ini KPUB kami ni. Dia kata selain daripada impak COVID yang memberi kesan kepada keruntuhan ekonomi, ketidakstabilan politik dalam negara juga menjadikan keadaan tambah buruk. Sudah pasti kemasukan pelabur negara akan menurun. Langkah terbaik adalah dengan mengembalikan mandat kepada rakyat. Akan tetapi, sejauh mana Barisan Nasional mampu membina coalition yang kuat dalam menghadapi kemungkinan PRRU dalam masa terdekat? Sila. Saya ingatkan soalan ni tak keluar. Macam soalan ni. Dia keluar juga soalan ni ya. Terperangkap. Dia macam mana pun benda ni, sebab kita dalam pentas politik, macam mana pun soalan ni akan keluar. Betul. Ya betul. Saya sangat setuju dengan Saudara Solehin. Kestabilan politik ini amat-amat penting. Sebab itu sebenarnya dalam tempoh 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir pun, kerajaan ketika itu dianggap tidak stabil, kerana mereka majoritinya tak begitu tinggi. Betul, dan juga keadaan pergolakan dalam parti politik mereka juga tidak begitu stabil. Sehingga NC bil ketika itu. Tetapi juga dalam keadaan kita sekarang, kita jangan mengatakan bahawa kerajaan yang
yang stabil. Betul. Ya, walaupun ada pelaburan yang masuk, tetapi pelaburan yang masuk itu tidaklah begitu menggalakkan. Sebabnya kerajaan hari ini juga adalah kerajaan tidak stabil. Wujud beberapa persoalan-persoalan di minda bukan saja rakyat tetapi juga pelabur-pelabur sejauh mana kerajaan hari ini boleh bertahan. Ketika mana kita ada pertukaran speaker. Ya, betul. Undi bajet tambahan 111. Dia tidak menunjukkan sebuah kerajaan yang kuat. Ya. Jadi benarlah apa yang dikatakan tadi bahawa mungkin perlunya diadakan satu pilihan raya semula untuk memberikan mandat kepada rakyat. Ada pendapat mengatakan bahawa ia satu pembaziran kerana kalau dulu perbelanjaannya lebih kurang 500 bilion untuk kos menguruskan pilihan raya. 500 juta untuk menguruskan pilihan raya. Tetapi baru-baru ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin mengatakan bahawa berkemungkinan kos itu akan melambung 2 kali ganda sehingga 1.2 juta. Mereka perlukan 700 juta lebih disebabkan oleh SOP COVID-19 ini, menyebabkan kos nanti akan menjadi 1.2 bilion. Pada setengah pihak mengatakan itu adalah satu pembaziran, tapi pada saya merasakan kalau kesannya nanti lebih baik, ya, yang mana kita, yalah, dalam ekonomi dia dipanggil opportunity cost, iaitu kalau you want to earn something, you have to sacrifice something. Kalau you nak sesuatu, you kena let go. You kena korbankan sesuatu. Jadi mungkin ini adalah opportunity cost kita, iaitu 1.2 bilion untuk dapatkan sebuah kerajaan yang lebih stabil dan akhirnya membantu memulihkan ekonomi negara kita. Sebab kita kena ingat, tahun depan World Bank kata ekonomi akan lebih teruk. Ya, betul. Ya, Malaysia dijangkakan suku kedua. Kalau kita tak dapat sebuah kerajaan yang baik, yang nak bentangkan sesuatu di parlimen pun nervousnya sampai tak boleh tidur malam. Saya yakin Tan Sri Muhyiddin Yassin tak boleh tidur malam. Sekarang ni dalam tempoh beberapa bulan selepas ini nak bentangkan bajet pula. Dia kira 111 tu ada lagi ke tak ni? Betul. Jadi dan pelabur pun rasa tak seronok nak melabur. Dia kata, aku ni nak keluarkan duit ni, entah-entah esok bom tumbang kerajaan ni. Kan, sebab pelabur pentingkan kerajaan yang stabil sebab dia nak tengok dasar kerajaan tu. Kalau tiba-tiba dia melabur, katakanlah dia melabur dalam sektor sesuatu itu, tiba-tiba dasar bertukar. Kerajaan tu kata kami nak tukar sektor pertanian, contoh kan. Dia kata kita tak nak dapat perindustrian. Dah rosak apa pelaburan yang dibuat. Jadi pelabur tengah wait and see lagi. Dia kata secara contohnya, kalau kita lah nak melaburkan sesuatu, kita nak labur kat kedai yang dah hampir muflis. Ya, betul. Contohnya, kan? Dia memberi satu tidak yakin kepada kita. Kalau tengok kedai tu suram je, barang pun tak ada. Takkan kita habis duit kat situ. Betul. Ya, dengar pula dia kata ada rebut dengan abang adik semua. Kan? Jadi takkanlah kita nak melabur. Begitu juga dengan pelabur. Cuma soalan yang di hujung itu adalah soalan yang sangat baik. Sama ada Barisan Nasional bersedia ataupun tidak. Dan saya yakin dan percaya, saya melihat perkembangan politik dalam negara kita secara dekat. Saya yakin dan percaya sebenarnya Barisan Nasional sangat-sangat bersedia. Kita telah menang 7 pilihan raya kecil, ya, dalam keadaan yang sangat-sangat daif. Ya. Saya kata sangat-sangat daif sebab apa? Kalau dulu kita buat pilihan raya, nak pasang bendera dapat RM1 ni. Betul. Bukannya kita minta upah, tapi diberi sebagai imbuhan, sebab membantu, sebagai apresiasi kepada orang. Kalau pergi PDM tu makannya sedap. Betul. Sekarang ni bihun goreng pun susah dah kan. Tapi kita menang 7 pilihan raya kecil. Betul. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa akar umbi kita semakin kuat. Betul. Dan semakin faham tentang perjuangan kita. Betul. Bahawa apa saja tomahan yang sebelum ini mengatakan orang UMNO ni hanya kejar duit, orang UMNO ni hanya kejar pangkat, hanya kejar jawatan. Betul. Semuanya telah silap. Betul. Kita telah buktikan bahawa dalam tempoh 22 bulan berapa ramai pemimpin UMNO yang setia. Betul. Yang lompat kira lompat. Betul. Ya, itu adalah pembersihan, penyucian parti kita. Kita pun nampak rupa-rupanya memang ada. Memang ada. Kata-kata ni ada. Kat mana-mana pun mesti ada lah. Betul. Dan kita telah menyucikan parti kita. Dan hari ini kita dah tinggalkan orang-orang yang benar-benar setia dan perjuangan kita. Betul. 7 PRK adalah bukti bahawa Barisan Nasional telah bersiap sedia untuk berhadapan dengan PRU yang ke-15. Cuma masalahnya sama ada apa yang kita nak bincangkan, yang kita nak bawa bersama dalam kesepakatan kita. Ya, kita telah mulakan dengan satu gerakan yang dipanggil Muafakat Nasional yang dibawa daripada bawah. Ya, Muafakat Nasional ni
dia bukannya antara pemimpin-pemimpin. Ramai orang silap yang mengatakan ini adalah antara pemimpin-pemimpin yang nak selamatkan diri. Muafakat Nasional ni lahir daripada akar umbi yang merasa derita, sengsara disebabkan oleh kezaliman dan tekanan oleh Pakatan Harapan. Akhirnya rakyat bangkit dan maka wujudlah ta'awun antara PAS dan UMNO ketika itu membentuk Muafakat Nasional. Bila dah bersatu macam tu begitu kuat, ramai orang kata ini tak boleh bertahan lama lah. Betul. Ini takkan lama lah. Mereka ni dah berpuluh tahun bergaduh. Betul. Takkan lama lah. Sekarang ni yang berkata itu pun dah nak bersama dengan kita. Betul. Buktinya, ya, ramai orang melompat bila kita mendengar pengumuman bahawa Parti Bersatu mahu menyertai Muafakat Nasional. Sebenarnya ia merupakan satu hikmah yang kita perlu ceritakan kepada rakyat bahawa ini merupakan formula yang sangat berjaya. Mereka yang satu masa dahulu mencerca kita, hari ini melihat bahawa ini adalah formula terbaik untuk membawa negara kita, membina semula negara kita, membawa kepada satu kegemilangan yang baru. Betul. Muafakat Nasional adalah tawaran baru untuk rakyat Malaysia. Cuma bagaimana untuk kita menguruskan, saya yakin dan percaya pihak kepimpinan mampu untuk membuat satu keputusan yang sangat baik, dan saya yakin dan percaya keputusan yang baik itu adalah keputusan yang baik untuk rakyat dan juga keputusan yang baik untuk parti kita sendiri, insya-Allah. Juga mungkin juga kepada viewer-viewer kita di luar sana, kalau ada nak tanyakan pendapat, nak tanyakan soalan, nak kongsikan apa-apa saja, boleh terus komen di Facebook kami, di Facebook Teh Tarik Talk 3T. Mungkin kami akan bacakan komen-komen ataupun soalan di sini. Banyak adalah ada banyak ni. Tapi kebanyakannya ni antaranya daripada Syarina Syafi'i, dia kata di mana ada kemahuan di situ ada jalan, insya-Allah. Lepas tu dia kata pada N Lova, dia kata salam 70. Lain macam ni. Dulu kita ingat kita hat-trick je. 70 dah kita. Ini insya-Allah 8-0. 8-0. Bila kita ceritakan tadi juga kan pasal adakah BN dan Barisan Nasional ni bersedia dengan PRU, dan memang kita anggarkan jika berlakunya PRU, memang Barisan Nasional kita nak ambil balik tampuk pemerintahan ini untuk membantu rakyat yang telah putus sepit. Jadi mungkin juga berceritakan dulu Barisan Nasional ada memperkenalkan BRIM untuk anak muda 400.5, dan manakala sampai ke kerajaan PH, dia orang kata nak bantu rakyat betul-betul tapi bagi 100. Itu pun sekali one off 100 dengan 400.5, tapi anak muda pada waktu tu dia dapat 100 dia dapat 100 lagi besar. Tambah pula yang diwawakan seluruh dunia dapat RM30. RM30. Itu yang sedih. Jadi kalau dapat Syafiq, kalau andai kata kerajaan PN ataupun kerajaan BN seterusnya yang akan memerintah ini, adakah perlu diteruskan bantuan untuk anak muda ini agar dapat ataupun membantu anak-anak muda ini untuk lebih berdaya saing? Ya. Pandangan saya ini kalau kita kena melihat dalam skop ekonomi yang lebih besar dan kemandirian ekonomi negara kita dalam tempoh jangka masa panjang. Bantuan rakyat satu Malaysia termasuklah kepada anak muda amat-amat diperlukan buat masa sekarang. Ya. Kita kena bantu rakyat kita dalam keadaan rakyat kita sangat susah, tersempit dalam keadaan ekonomi negara kita dan juga keadaan ketidakstabilan yang berlaku. Cuma sampai bila kita nak bantu, itu bergantung kepada sejauh mana kita boleh meningkatkan daya saing rakyat negara kita. Sebab itu bila kita memperkenalkan BRIM, kita bukan saja memperkenalkan BRIM secara membuta tuli. Dalam masa yang sama, kita ada pelbagai package-package untuk meningkatkan daya saing negara kita, terutama dalam meningkatkan keupayaan manpower, resources kita. Sebagai contoh, dalam package Satu Malaysia juga kita memperkenalkan SLIM, skim latihan Satu Malaysia. Itu sebenarnya satu package yang datang sekali. Dia bukannya datang bagi BRIM saja. Dia datang SLIM sebagai satu package untuk meningkatkan kemahiran rakyat negara kita. Kita juga ada My Brain untuk meningkatkan kekuatan knowledge intellectual rakyat kita. Dan banyak package-package lain lagi. Sebabnya kita nak pastikan kita bukan sekadar memberikan ikan, tapi kita memberikan pancing juga kepada rakyat negara kita. Cuma tempoh itu perlu berlaku secara teratur. Ya? Kita tak boleh terus menyekat, sebab kita kata kalau kita terus bagi duit, rakyat akan malas. Macam mana Yatuk kita kata. Jangan kita duk suap rakyat sangat nanti. Sedangkan dedak jangan bagi dedak. Dulu saya cukup marah orang panggil dedak. Saya bergaduh betul di Larut tu, saya bergaduh sebab orang panggil dedak. Sebab yang dapat itu rakyat-rakyat orang-orang kampung kita yang susah. Betul. Yang kita
saya tak sampai hati nak kata anak ini dedak. Macam saya dapat bayar bergambaran macam kita tabur orang kampung datang berebut-rebut. Kita anggap macam orang kampung cahaya hutan pula. Padahal mereka amat-amat memerlukan. Betul. Dan yang kita tak tahu sebenarnya ada setengah daripada kita yang RM50 belanja sehari. Ya, pergi makan di Chili's, pergi makan KFC, RM50 habis. Tapi orang kampung RM50 dia boleh makan sebulan. Betul. Dia boleh beli banyak perkara untuk dirinya. Sebab itu bantuan itu sangat penting. Cuma demi sustainability, kemandirian dalam ekonomi negara kita, saya amat yakin dengan apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional dahulu, iaitu kita bukan saja memberikan bantuan cash handouts, kita juga memberikan pelbagai persiapan untuk negara kita berdaya saing, rakyat negara kita boleh meningkatkan kualiti dirinya dan agar kita mampu untuk bersaing. Dan ketika itu baru kita boleh bincangkan soal professionalism, bagaimana untuk kita meningkatkan skilled workers, kita boleh meningkatkan semi skilled workers. Masa itu baru kita boleh bincang macam mana kita nak naikkan pendapatan rakyat negara kita setiap bulan. Jadi itulah yang seharusnya diteruskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dan saya telah melihat ianya berlaku sebabnya dalam Kerajaan Perikatan Nasional yang buat dasar ni orang kita. Betul. Timbalan Menteri Kewangan kedua, YB Saha tu orang kita. Dia yang merangka semua. Dalam kabinet tu berapa ramai orang-orang daripada Menteri Barisan Nasional yang sentiasa melihat bagaimana untuk membantu rakyat. Itu dahulu. Saya ingat seorang menteri datang jumpa saya, apa saja yang berlaku pastikan rakyat dulu. Betul. Sebab itu masa berlakunya isu bil elektrik melambung sebenarnya kalau ikutkan dari segi calculationnya, bil elektrik melambung tu benda tu memang betul. Saya cerita ke mak saya, mak, benda ni betul mak. Kalau kira ni memang bil naik sebabnya kita duduk rumah. Tapi kerajaan tak tengok benda tu. Menteri Tenaga ketika itu dia tak duduk, dia kata biarlah, mereka memang guna elektrik mahal, bayar je lah kan. Bayar je lah dah pakai. Tapi dia kata macam mana pun kalau dah rakyat merintih, maka kita kena bantu. Betul. Sebab tu dia pastikan bahawa kita kena cari formula macam mana nak bantu rakyat dalam keadaan rakyat yang sangat terdesak. Maka kita keluarkan bantuan subsidi, kita bagi diskaun elektrik dan inilah perkara-perkara yang sentiasa kita akan teruskan sepanjang kita mentadbir negara kita, insya-Allah. Dan kalau seperasan pada ataupun di siaran-siaran TV dia tulis dah di bawah tu, dikatakan yang dapat 50% diskaun elektrik hampir 7 juta pengguna yang dapat. Yang 10% ada yang dapat 1 juta lebih. B40 semuanya dapat sekali elektrik percuma pada masa kita buat itu. Semua B40 yang menggunakan elektrik di bawah RM77 mendapat bantuan percuma sepanjang tempoh PKP. Sebab kita faham bukan kehendak mereka duduk di rumah. Betul. Tapi mereka terpaksa duduk di rumah. Bila duduk di rumah ni macam-macam lah kan. Waktu itulah boleh nak bawang guna phone pun. Nak pakai handphone ni setiap masa. Betul kan? Meniaganya lagi kan. Betul. Lepas tu Sat tekan kipas, Sat tekan lampu. Dah tak tahu nak buat apa. Sat kat sana, Sat bini duduk dalam bilik, dia duduk kat ruang tamu. Sat bini duduk ruang tamu, dia pergi ke bilik. Kan, jadi kawasan rumah tu sentiasa digunakan. Jadi elektrik pun bertambah. Betul. Maka kita tak salahkan kerajaan. Saya yakin kalau Kerajaan Pakatan Harapan mereka kata dah guna, bayar. Bayar je lah. Bayar je lah kan? Dia akan pastikan rakyat juga bayar. Tak tapi apa. kita sebab kerajaan PS ni kita tahu bila dia punya tagline je tak apa-apa pun rakyat kena berkorban. Ya betul. Ikat perut. Ikatlah bantu perut bersama. Tambah kalau macam sapi tak apalah ikat perut. Ni kalau saya ikat perut dalam keadaan sekarang pun susah nak ikat. Memang masalah lah orang kata kan. Itulah bila kita sembangkan, bila saya seronok biasa Saudara Syafiq cakap betapa banyaknya telah Kerajaan Barisan Nasional dan sekarang Kerajaan Perikatan Nasional membantu rakyat sehabis baik. Dan kita tengok apabila dibentangkan segala rara undang perbekalan untuk membantu rakyat ekonomi, kita tengok. Tapi ada juga segelintir orang kata ahli-ahli parlimen daripada seberang ni, blok pembangkang, blok bebas ini, sengaja membuat masalah sehingga orang kata boleh mengganggu proses Kerajaan Perikatan Nasional untuk membantu rakyat. Apa komen? Ini masalah kematangan politik pada saya. Benda ini adalah perkara yang berlaku secara tradisinya sejak dahulu lagi. Kerajaan hanya menyokong usul kerajaan, pembangkang kerjanya membangkang semata-mata. Tetapi dalam tempoh 22 bulan kita telah buktikan bahawa kita boleh menjadi pembangkang yang sangat matang. Kita menyokong beberapa usul daripada kerajaan, termasuk usul untuk menurunkan had umur. Ketika itu usul untuk menurunkan had umur mengundi. Kita telah menyokong sebulat suara ya, ketika itu.
Kita tak kata kita nak bangkang semua benda. Sebab kalau perkara itu baik untuk rakyat, maka kita kena setuju. Betul. Jangan kita membangkang, membuta tuli, akhirnya kesan sengsara itu kepada rakyat. Sebab itu saya melihat bahawa ini adalah ketidakmatangan politik dalam parti pembangkang. Betul. Kerja mereka nak membangkang semata-mata, kerja mereka nak menolak saja apa saja yang dikatakan oleh kerajaan walaupun ia memberi kesan kepada rakyat. Ya, sedangkan apa yang kita bentangkan semalam, saya tak silap lebih kurang 7 bilion kita minta peruntukan tambahan. Bukan untuk kita belanja beli kereta baru. Betul. Ya? Kalau dulu kita beli tukar kereta baru kan zaman 22 bulan tu. Betul. Bukan untuk pergi bercuti sebab ada menteri-menteri dulu bercuti first class kan. Banyak benda. Kita bukannya nak buat banglo baru. Betul. Bukan nak beli banglo, kita bukan nak buat terowong baru. Ya? Kita nak guna duit itu untuk membantu rakyat. Ya? Kita jelaskan dalam perbahasan bahawa keseluruhan wang, ya, sebahagianlah sebahagian besar daripada peruntukan yang kita mahu dalam pembelanjaan tambahan itu adalah untuk membantu ekonomi rakyat menghadapi kesan daripada COVID-19. Yang kalau tak salah saya lebih kurang 1 bilion saja yang digunakan untuk pengurusan, yang lainnya semua perbelanjaan pembangunan. Maksudnya itu adalah semuanya untuk rakyat. Betul. Kalau semuanya untuk rakyat, maka kenapa tak boleh untuk kita sokong? Betul. Rakyat kena menilai benda ni. Nasib baiklah undi belah bagi. Mereka pun pandai. Kan buat undi belah bagi kita tak tahu siapa. Betul. Ya, tapi rakyat kena ingat ada 106 daripada ahli-ahli parlimen yang berada dalam dewan itu sebenarnya tidak pernah fikirkan soal kebajikan rakyat. Betul. Hanya tahu berpolitik semata-mata. 24 jam nak fikirkan politik semata-mata. Nak kira jatuh kerajaan saja. Mereka tak fikir langsung soal bagaimana rakyat perlu mendapat bantuan. Kita tak lari sebab ahli politik Malaysia ni memfokuskan tentang diri diorang saja. Ada yang nak jadi Perdana Menteri semula. Jangan kata ahli politik Malaysia. Ramai sangat tu. Sebahagian lah. Sebahagian je. Orang kata bukan sebab rakyat menilai. Kalau dulu mungkin orang kata apa, masyarakat kita mungkin kurang daya ilmunya kan. Sekarang kita tengok alhamdulillah dengan bantuan kerajaan Malaysia ni, rakyat Malaysia telah mempunyai orang apa, ramai selit pandai dan orang melihat kita punya figura-figura politik kita ini memainkan peranan atau tidak. Ya, betul. Jadi sangat tidak langsung kalau jika ahli parlimen kita menampilkan gaya seperti ini, dia kata memberikan satu orang kata apa, kesan buruk kepada masyarakat. Saya ambil contoh yang paling mudah ya, kalau kita nak menilai betul-betul soal kematangan politik. Ketika mana kita kalah dalam PRU14, perkara pertama yang kita nak selesaikan adalah pemilihan parti. Betul. Sebab kita dah tak nak bincang soal siapa presiden, siapa majlis tinggi, siapa ketua bahagian. Betul. Kita selesaikan benda tu, lepas tu kita selesai dengan soal politik. Kita terus fokus kepada rakyat. Ya, ketika mana ahli memberi mandat kepada Datuk Seri Presiden, Datuk Zahid Hamidi untuk menguruskan UMNO ketika itu, dia pastikan bahawa semua ahli parlimen memikirkan soal bagaimana untuk berhujah dengan baik di dalam dewan. Kita dah fikir macam mana kita nak membantu memperjuangkan nasib rakyat. Betul. Dan sepanjang 22 bulan itu kita telah buktikan kita memperjuangkan, benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Betul. Apa jadi baru-baru ni? Ini dah berapa ratus hari dah ya, daripada bulan berapa? 3 bulan 4 kita tukar kerajaan kan. Sekarang dah bulan 8, dah dekat 4-5 bulan dah. 4-5 bulan. Apa agenda pembangkang sekarang ni? Betul. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Duk bincang. Itu je lah. Anwar Ibrahim ke, Tun Mahathir nak balik ke, Sabah tu ke, ataupun yang Sabah tu ke. Lepas tu pula, bulan ni pula bincang soal macam mana nak lantik anak jadi presiden. Betul. Bapak jadi pengurusi. Ini dah 5 bulan. 5 bulan jadi pembangkang, tak tunjukkan apa perjuangan pembangkang untuk rakyat. Ya, betul. Kita dulu dah line up, kita dah cerita macam mana kita perjuangkan ICERT, kita perjuangkan nasib ahli bomba yang terkorban. Kita memperjuangkan nasib kaki tangan kerajaan yang diberhentikan. Kita memperjuangkan ekonomi rakyat untuk pastikan kerajaan naikkan semula harga komoditi kita. Kita mengkritik segala dasar-dasar yang berkaitan dengan rakyat. Betul. Hari ini tak ada satu kritikan pun yang berkaitan dengan dasar, tetapi lebih kepada memikirkan ini kerajaan pintu belakang, kerajaan pintu. Betul. Nak juga pengkhianatan saja dia disebut. Itu saja. Dia selagi mana dia tak boleh nak buktikan bahawa kerajaan pintu belakang, dia takkan duduk diam. Betul. Padahal
fikirlah macam mana nak bantu kerajaan hari ini, kan? Cukuplah berpolitik. Betul. Bantu kerajaan. Kita pun bila jadi kerajaan bukan tak nak dengar cakap orang. Betul. Kalau ada pandangan yang baik, kita terima sebabnya akhirnya ini negara kita. Untuk rakyat kita juga. Inti rakyat kita. Akhirnya yang rosak, kalau rosak negara ni, rosak tanah ni, rosak kita. Betul. Kan kalau jadi apa-apa pada tanah air ini, bukannya apa Tan Sri Muhyiddin akan selamat? Tak selamat. Dia duduk di sini, dia ada di sini. Ingat Datuk Seri Zahid Hamid, dia akan selamat? Tak selamat. Kita nak dengar pandangan daripada pihak pembangkang, tapi yang pembangkang duk laung-laung setiap hari dalam dewan, pintu belakang, pengkhianat. Cukuplah. Saya harap mesej ini sampai. Saya harap lepas ni kalau kita boleh bekerjasama, kita bekerjasama. Kan, bila datang PRU nanti, kita berlawan. Lawan betul-betul masa tu, kan? Dia bukan sebab apa, sebab kita sekarang Malaysia ni telah dilanda dengan wabak yang seperti ini, kan? Ya, betul. Dan sewaktu ini kita kalau boleh, kematangan politik itu sangat diperlukan. Betul. Bersatulah kita untuk membantu rakyat. Dan Pemirsa Syafiq cakap tadi, apabila tiba yang perlu waktu kita untuk bertembung, berlawan, kita berlawan. Ini sampai nak buat pakej rangsangan pun masa tengah-tengah COVID PKP, nak buat persidangan parlimen. Betul. Nak berbahas juga, tak payahlah. Kalau itu bantuan yang boleh disalurkan per rakyat, salur. Tak ada masalah. Salur, kan? Betul. Dan sekarang kita memang kalau tak dapat lari di ujung-ujung tahun ni, memang confirm adanya pembentangan bajet. Ya, betul. Mungkin Saudara Syafiq boleh beri sedikit komen dan pendapat. Apa agaknya kerajaan boleh sentuh berkaitan dengan bajet ini untuk khususnya untuk membantu anak muda kita? Silakan. Saya kongsikan dalam satu engagement dengan Kementerian Kewangan. Saya telah menzahirkan satu hasrat saya, iaitu harapan saya untuk kerajaan mewujudkan satu one stop center, ya, untuk anak muda kita pergi dan dapatkan segala informasi. Ini yang kerajaan kena faham, ya. Saya termasuklah kerajaan Perikatan Nasional, termasuklah ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Saya daripada Larut, kawasan luar bandar. Saya pernah berhadapan dengan anak muda yang tanya saya macam mana nak daftar SSM. Macam mana nak daftarkan enterprise mereka. Kalau saya duduk di Kuala Lumpur, saya terkejut kalau kawan saya tanya macam tu. Sebabnya maklumat di hujung jari, kita boleh Google apa semua. Tetapi situasinya berbeza dengan di luar bandar, ya. Mereka ada internet, mereka ada Facebook dan sebagainya, tapi mereka belum tentu mampu mengaplikasikan segalanya dengan betul, ya. Jadi kita perlu bantu anak-anak muda di luar bandar ini dengan segala kerangka yang kita ada, segala perancangan yang kita ada. Tetapi kalau kita tidak mampu untuk bawa sampai ke bawah, tak guna. Betul. Ya? Saya yakin apa yang telah lakukan hari ini, pakej penjananya, bajet akan dibentangkan lagi nanti, semuanya adalah perkara-perkara yang sangat baik. Ya, saya yakin mereka akan memikirkan bagaimana untuk meningkatkan skim latihan, sebabnya pengangguran yang bertambah. Kita mengharapkan mereka akan kembalikan MyBrain, dijangkakan akan dikembalikan semula. Bantuan beasiswa yang tambahan lagi akan diberikan untuk meningkatkan pelajaran anak-anak muda kita. Bagaimana untuk latihan kepada penganggur dan pelbagai lagi. Saya rasa harapan-harapan itu telah pun didengar, ya. Cuma tak guna kalau kita ada segala-galanya tetapi kita tak mampu untuk salurkan kepada anak-anak muda di bawah, kerana majoritinya masih berada di luar bandar. Sebab itu one stop center ini sangat penting. Ya, kalau di setiap daerah mungkin kita boleh buat satu one stop center. Dia one stop center ni bukanlah kena buat satu kompleks yang untuk buat kan, segala agensi kerajaan di situ. Kalau kita ambil model AKPK, agensi counselling hutang tu kan, apatah AKPK lah. AKPK. Kalau orang ada hutang, masalah tak reti nak uruskan hutang, pergi AKPK, AKPK uruskan. Tak kisahlah daripada bank mana. Kalau kita ambil model itu bawa, ada satu agensi yang duduk di sini, hang datang nak bela ayam ke, nak jual burger ke, nak apa ke, nak tanam apa ke, semua saya boleh bantu untuk bagi nasihat. Nak ke mana? Kan? Ada setengah nak mulakan perniagaan. Ni. Kalau nak mulakan perniagaan, mula-mula kena buat SSM. Lepas buat SSM, pergi bank, buat account. Lepas buat account, ni cara saya ajar macam mana nak buat account cantik. Lepas tu buat EPF. Dan segala-gala ni perlu dibantu. Ya, kalau kita buat model itu sebagai one stop center, insya-Allah
ya, anak-anak muda kita akan diperkasakan sebab mereka ini dahagakan maklumat. Betul. Cuma mereka tidak tahu di mana untuk menerima maklumat itu. Sebab ini bukan satu perkara yang saya datang daripada minda saya. Saya turun ke bawah, saya melihat anak-anak muda kita ramai sebenarnya berpotensi tetapi mereka tidak tahu ke mana mereka nak tuju. Itu saja masalah mereka. Betul, kalau betul. kita bantu untuk guide mereka, kita bukan nak suap. Ya, ada orang kata takkanlah kita sampai benda itu pun kita nak suap. Kita dah bagi dah program-program ni, pergi carilah. Tak, mereka ni tak tahu. Betul. Jadi kita kena bantu, bukan nak suap mereka. Bila kita dah bantu, mereka dah boleh jalan, kita lepas. Betul. Janganlah tiba-tiba kita ingat semua anak muda kita pandai, semua anak muda kita tahu. Kadang-kadang apa ada nak buat. penyampaian tu ada yang kurang jelas, ada Ya, yang betul. tak dapat. Kan? Dengan bahasanya lah, dengan apa segala lah, kan. Dengan satu masalah lagi, nak pergi ke sini, link ke sini, link ke sini, tekan. betul. Lepas tekan sini, tekan sini, tekan sini, tekan betul, sini. betul. Nak pergi ke borang pun payah. Kan? Betul. Jadi kita kena bantu. Pada saya, apa saya dibuat oleh kerajaan selama ini. Dalam tempoh 60 tahun kita mentadbir Barisan Nasional, saya rasa kita ada dasar yang sangat baik. Tetapi dia tak sampai ke bawah sebab rakyat tak tahu untuk mengakses. Kita kena bantu mereka. Mungkin di situ orang kata kita boleh buat satu penambahbaikan InsyaAllah. untuk menyalurkan segala dasar bantuan yang boleh kita bantu kepada rakyat terus kan. Dia mudah je, sama ada kita menggunakan jentera yang kita telah ada untuk bantu, ataupun kita wujudkan satu unit khas untuk membantu di setiap kawasan. Betul. Kan? Majlis daerah boleh. Kalau tak nak guna ni, kita bagi latihan kepada majlis belia untuk membantu. Untuk membantu, betul. Di setiap-setiap daerah. Ataupun kita ada agensi-agensi di setiap daerah dan negeri untuk membantu. Yang penting ada satu saluran yang mana rakyat boleh pergi dan minta nasihat. Sebabnya semua benda, ya, kalau betul. saya tak tahulah nak tambah apa lagi. Semua benda kita dah ada. Kita Cuma dah ada, kita tak betul. dapat maklumat tu je. Jadi kita boleh tengok komen, ada seorang ni, saya perasan, saya suka dengan seorang komen, nama dia N Lova ni. Dia banyak tanya soalan, tapi dia marah kat saya sampai 3 soalan, dia kata tak jawab. Cuma sebab bukan ni soalannya tidak berkaitan dengan tajuk. Tapi kalau kata panel nak jawab, saya boleh bacakan soalan dia. Apa tu soalan dia? Soalan dia kata begini. Kalau saya boleh jawab, saya jawab lah. Pertama dia kata soalan dia, adakah BN PK dengan kehendak akar umbi? Salah satunya. Okey. Ini soalan yang berlega di fikiran ramai orang. Saya baca di Facebook, saya tak komen sebabnya saya rasa kita perlu biarkan orang bertenang. Ramai akar umbi UMNO Barisan Nasional sebenarnya marah bila kita umumkan bahawa kita menerima pengumuman Parti Bersatu mahu menyertai Muafakat Nasional. Ya. Pertama sekali saya nak ingatkan, saya nak bukan nak ingatkanlah, saya nak bagi tahu kat sini. Muafakat Nasional ini terdiri daripada 2 parti utama, iaitu UMNO Barisan Nasional dan juga PAS. Ya. PAS laku rakan kongsi kita bersetuju. Maka kita dalam konsep ta'awun, kita kena juga bersama dengan mereka, menghormati. Cuma sebenarnya keputusan masih belum dibuat untuk menerima bersatu ataupun tidak. Ya. Dalam jawatan kuasa Muafakat Nasional, ya, kita belum buat keputusan secara rasmi lagi. Saya difahamkan adalah cerita-cerita yang mengatakan jawatan kuasa telah pun menerima, tetapi saya belum melihat lagi satu kenyataan rasmi daripada jawatan kuasa Muafakat Nasional mengatakan bersatu secara rasminya adalah anggota daripada Muafakat Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kena melihat bagaimana respons daripada pemimpin-pemimpin kita. Ini satu yang saya sangat bangga. Ya. Datuk Seri Presiden sangat tegas dalam pelbagai engagement dengan akar umbi. Beliau menjelaskan secara konsisten bahawa walau apa juga yang berlaku, semua kerusi yang dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional pada PRU 14 yang lalu akan kekal menjadi milik kita. Ya. Sebab pada saya akar umbi gelisah bukan apa. Akar umbi gelisah bila bersatu masuk, kerusi ni macam mana? Ya, betul. Kami di Larut gelisah. Samalah di Bukit Gantang, di Bukit Gantang begitu. pun sama, kita begitu dua juga. Sama. Ya. Tapi bila orang tanya saya kata saya tak ada maklumat lebih, tetapi saya yakin dengan Presiden. Bila Presiden ulang banyak kali, termasuklah yang terbaru di Sabah. Di Sabah. Presiden ulang lagi bahawa tiada tempat untuk orang yang melompat dan mengkhianati perjuangan ini. Betul. Itu kenyataan tegas daripada Datuk Seri Presiden. Ya, itu 2 kenyataan yang sangat-sangat saya pegang. Betul. Bahawa walau apa juga yang terjadi, kita perlu mengharmonikan politik negara kita. Betul. Ya, kita perlu untuk mengharmonikan, untuk memastikan kestabilan yang akhirnya memberi kesan baik kepada rakyat. Ya. Cuma dalam proses itu, kita juga perlu kekal kuat
dari segi politik UMNO itu sendiri, kita perlu kekal kuat. Saya merayu kepada yang ada di luar sana, dalam apa juga yang kita lakukannya, saya memberi sepenuh kepercayaan kepada Datuk Seri Presiden dan juga pimpinan UMNO di atas yang kita telah pilih dalam pemilihan yang lalu. Kita beri mandat kepada mereka untuk membuat keputusan yang terbaik, dan saya yakin dan percaya bahawa keputusan yang mereka buat ini bukanlah keputusan hanya untuk menyelamatkan diri mereka, tetapi keputusan yang terbaik ini dilakukan demi survival UMNO dalam PRU yang ke-15 ini dan dalam PRU seterusnya. Betul. Sebab kita tidak boleh sekadar melihat kemenangan dalam PRU 15. Kalau kita nak lihat kemenangan dalam PRU 15, kita pejam mata, gabung semua, menang. Betul. Ya, tapi kita nak melihat kepada survival parti kita untuk PRU 15, 16, 17, 18 dan seterusnya. Betul. Ya, kita perlu melihat itu. Dan saya yakin dan percaya dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan kita, terutama Datuk Seri Presiden, bahawa semua ini akan berteraskan kepada UMNO Barisan Nasional. Betul. Kita pasti akan mengecapi satu formula yang baik. Jadi jangan risau, berilah sokongan kepada kepimpinan kita. Betul. Sebab saya nampak kegusaran ini telah menyebabkan berlaku pertelingkahan di akar umbi yang saya rasa tidak kurang molek nampak. Sebab dia menampak seolah-olah kita ni parti yang sangat lemah. Betul. Ya, kita dalam masa negotiation, masa perundingan ni. Dalam masa perundingan ni, Presiden perlu datang dengan kekuatan. Ya, Presiden perlu datang dengan kata, aku dah ada sokongan daripada akar umbi. Ini yang akar umbi aku nak. Betul. Tapi kalau akar umbi pun duk kutuk Presiden, kutuk timbalan Presiden, kutuk Setiausaha Agung, kutuk itu, kutuk ini, kita nampak parti kita begitu lemah dan berpecah. Yang akhirnya pihak sebelah sana akan mengambil kesempatan untuk mengatakan bahawa betul ke nak demand ni? Betul. Betul ke hampa nak ni? Tengok Bukit Gantang pun berterabuk. Kan? Jadi tak betul. Jadi kita perlu menunjukkan sokongan padu kita kepada Datuk Seri Presiden yang akhirnya akan menyebabkan kita mampu untuk membuat rundingan yang terbaik demi masa depan parti kita, insya-Allah. Mungkin juga bila kita tengok untuk kelangsungan parti kita ni, kita boleh kaitkan juga dengan Piraki Slim ni. Bagaimana Barisan Nasional telah meletakkan seorang calon yang sangat, saya rasa sangat baik dan sangat molek lah untuk tempat ini. Ini saudara Zaidi kita ni. Boleh saudara Syafiq komen sedikit tentang calon kita? Saya tak sangka lagi bahawa saudara Zaidi ni merupakan calon terbaik yang kita pilih. Bukan mengatakan bahawa tak ada calon yang lebih baik, calon lain tak baik. Saya difahamkan, kalau tak silap, ada lebih kurang 7 atau 9 calon yang di senarai pendek kan, yang sudah terbaik. Ya, dan kesemuanya terbaik. Betul. Ya, sampaikan Datuk Sarani masa nak umum tu pun pening kan. Dia sampai kata, saya selepas saya melihat, kalau tak salah ayat dia lebih kurang setelah saya dari semua calon yang terbaik, dari kalangan yang terbaik, maka dengan ini kita memilih saudara Zaidi. Sampai macam tu sekali, dia tak boleh tidur malam duk fikir mana satu calon yang terbaik. Sebabnya ialah kita ni merupakan kilang pemimpin. Ya, UMNO ini merupakan kilang pemimpin yang melahirkan pelbagai pemimpin. Tan Sri Perdana Menteri kita merupakan pemimpin yang lahir daripada UMNO. Betul. Menteri-menteri yang ada dalam kabinet kerajaan walaupun bukan Barisan Nasional sekarang merupakan mereka yang lahir daripada kilang UMNO. Ya, jadi saya yakin dan percaya saudara Zaidi ini merupakan anak tempatan yang dipilih untuk mewakili kawasan Slim ini. Beliau sangat mesra dengan penduduk-penduduk setempat. Saya pergi ke mana-mana pun ramai orang sangat mengenali. Betul. Anak muda terutamanya. Beliau merupakan antara pemimpin muda yang hebat dalam majlis belia. Dan saya yakin aspirasi yang dia akan bawa nanti adalah aspirasi yang lahir daripada jiwa belia yang beliau perjuangkan selama ini. InsyaAllah 42% daripada pengundi Slim ini merupakan anak muda. Pulanglah, undilah calon kita, saudara calon nombor 2 saudara Zaidi Aziz, kerana beliau ini berjiwa muda, orangnya muda, dan beliau insya-Allah akan memperjuangkan masa depan anak muda, terutamanya anak-anak muda di Felda, tempat kelahiran beliau sendiri, insya-Allah. Dan mungkin seterusnya kita dah sampai bahagian rumusan. Mungkin juga saudara Syafiq boleh buat rumusan mengenai tajuk kita dan juga harapan, dan juga kata harapan dan orang kata apa daripada benak hati mengenai anak muda dan juga PRK Slim ni. Silakan. Baik.
Sebenarnya tajuk kita ni adalah anak muda dan ekonomi. Kita berhadapan dengan kegawatan ekonomi. Saya sentiasa menasihatkan kepada kawan-kawan saya untuk bersiap sedia bahawa ekonomi kita tidak akan menjadi lebih baik, tetapi akan lebih buruk dalam tempoh-tempoh beberapa bulan akan datang. Bukan kerana kita nak jadi buruk, tetapi disebabkan impact daripada COVID-19 dan juga harga minyak dunia dan kegawatan ekonomi global. Betul. Maka anak muda perlu bersiap sedia. Apa jua yang berlaku kepada anda di luar sana, ya, saya nak cerita ni, saya pun kena potong gaji. Jadi apa jua yang berlaku kepada kita, ambillah ini sebagai satu hikmah, ya, untuk kita fikirkan bagaimana untuk kita meningkatkan diri kita. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Betul. Di mana-mana saja yang kita, apa saja kita lakukan, kalau niat kita baik, ikhlas kerana Allah Ta'ala, untuk membantu masyarakat negara kita, untuk membantu keluarga kita, untuk membantu agama kita, bangsa kita dan negara kita, insya-Allah Allah akan bantu kita. Kepada yang terkesan, jangan berduka lara, ya. Pastikan kita mencari orang yang boleh membantu kita. Saya yakin dan percaya kalau di kawasan anda pemuda-pemuda UMNO mampu untuk membantu, memberi sedikit nasihat dan pandangan, dan kita akan cuba bantu semampu yang boleh. Bukanlah bantu rezeki kewangan, tapi kita boleh bantu untuk bagi nasihat ke mana yang perlu pergi dan apa perlu dilakukan, dan insya-Allah akan ada pihak-pihak yang membantu kita. Yang paling penting kepada anak muda, untuk masa hadapan, ya, kita dah belajar daripada kesilapan kita. Saya tak salahkan siapa-siapa pun. Anak muda kata ada anak muda padan muka dah pilih kerajaan Pakatan Harapan, kita tak salahkan. Ini terpulang kepada pengundi dan mereka telah membuat keputusan, dan keputusan itu juga mungkin keputusan yang pada sedikit tidak tepat pada mereka, dan kita telah melihat bagaimana kerosakan dilakukan oleh Pakatan Harapan. Semoga kita insaf, semoga kita belajar, semoga apa yang diberikan kepada Allah ini sebagai satu pengajaran buat kita untuk kita tidak mengulangi kesilapan ini lagi. Kerana kesilapan kita itu bukan saja kesilapan buat masa ini. Kesan 22 bulan itu mungkin akan berlanjutan untuk 5 tahun, 10 tahun akan datang. Malah ada kesan-kesan yang melibatkan agama dan bangsa kita yang akan berlanjutan sehingga 100 tahun lagi. Ya, kalau kita tak berjaga-jaga dalam soal ini, maka kita akan kecewa dan kita akan ditohmah oleh generasi-generasi akan datang. Kita tak nak benda itu berlaku, insya-Allah. Ya. Dan alhamdulillah kita pun telah dengar pencerahan, kupasan yang menarik daripada saudara Fadli kita ni, dan insya-Allah segmen Teh Tarik Talk ini akan berterusan pada waktu-waktu yang seterusnya. Kita akan kekalkan, dan saya minta kepada semua viewer-viewer FB Teh Tarik Talk, sila komen, like dan share. Kalau boleh share lah banyak-banyak. Kita nak apa yang kita bawa ini sampai kepada golongan-golongan yang memang sesuai. Contoh macam hari ini anak muda ekonomi, kita harap dengan perkongsian anda di Facebook dapat membantu anak-anak muda yang memerlukan bidang-bidang ekonomi ini, kan. Dan saya minta terima kasih jugalah kepada saudara Fadli, sanggup daripada Syafiq Fadli, sanggup daripada Larut katanya datang untuk live kita pada hari ini, dan sangat terima kasih. Dan saya mewakili semua kru 3T Teh Tarik Talk mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita dan juga kepada semua viewer. Dan jangan lupa, ya, di 29 hari bulan nanti untuk semua pengundi-pengundi di PAK Slim, silalah turun mengundi awal, dan jangan lupa pangkahlah calon kita, calon nombor 2. Okey. Sekian, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Fadli. Are you all my personal dreams?